Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kajian berkenaan Voice Command for Robotic Application in VIRA Malaysia 2022. Pengenalan. VIRA ialah pertandingan sukan robot yang berkonsepkan kepada kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence yang diasaskan oleh Profesor Jong Hwan Kim daripada Korea pada tahun 1996. Dan tujuan perubahan VIRA ini memfokuskan kepada 3 matlamat utama, iaitu untuk menyediakan penanda aras yang mencabar dan memotivasikan pendidikan terkini dalam bidang AI. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman berharga pada semua yang terlibat bagi membolehkan mereka menjadi produktif dan mengembangkan kerjaya mereka dalam ekonomi baru. Dan yang ketiga, memperkenalkan serta kepada topik asal STEM iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Untuk VIRA Robo World ini merangkumi pertandingan dalam pelbagai kategori termasuklah VIRA Air yang menggunakan drone, VIRA Sport bermatlamat untuk membangunkan atlet robot yang boleh bersaing dengan manusia dalam acara Olimpik, dan juga VIRA Challenge yang memfokuskan pada cabaran yang kompleks dalam robot industri, iaitu spesifikasi lebih spesifik lagi kepada aktiviti penyelamat dan juga servis perkhidmatan. Okay, bagi VIRA Malaysia Chapter tahun 2022 telah diadakan pada 4 hingga 28 Julai di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor, dan sebanyak 7 kategori yang telah dipertandingkan dan salah satunya ialah Voice Command Challenge. Untuk spesifikasi pertandingan, saiz padang yang digunakan ialah 240 darab 270 cm. Halangan dan ketinggian dinding dia ialah 30 cm. Dan robot hanya boleh dikontrol menggunakan arahan suara. Objektif untuk kajian ini ialah yang pertama, membangunkan sistem pengecaman suara untuk robot Turtlebot 3 bagi melaksanakan misi yang telah ditetapkan dalam kategori iBot VIRA Malaysia 2022. Yang kedua ialah mengatur cara robot menggunakan Pocket Spinning Library dalam bahasa Python Programming berdasarkan kepada platform sistem operasi robot ataupun dikenali sebagai robot operating system. Teknologi yang digunakan ialah yang pertama ialah arahan suara, voice command yang diberikan kepada robot. Yang kedua ialah pemprosesan menggunakan Raspberry Pi 4 dan disambungkan kepada USB mikrofon. Kemudian teknologi seterusnya ialah dengan menggunakan Pocket Spinning sebagai pengecaman teks ataupun pengecaman suara, iaitu dalam Pocket Spinning terdiri daripada yang pertama model bahasa, yang kedua ialah model akustik, yang ketiga ialah kamus perkataan. Jadi ketiga-tiga model ini digabungkan ke dalam library Pocket Spinning. Seterusnya kepada ROS iaitu node utama. ROS akan mengambil input daripada arahan suara tadi, daripada Pocket Spinning, prosesan dan juga Pocket Spinning, dan akan mengarahkan kepada motor untuk digerakkan, iaitu dalam Turtlebot 3 lah. Okay, spesifikasi robot yang digunakan ialah Turtlebot 3 Burger. Turtlebot 3 Burger mempunyai 360 degree LiDAR for slam and navigation. Ini ciri yang paling penting yang ada pada Turtlebot 3 ini, iaitu bagi membolehkan robot ini menentukan ataupun mengenal pasti obstacle ataupun halangan-halangan yang berada di sekeliling. Jadi dia akan secara teorinya akan dipancarkan isyarat laser supaya dia boleh mengetahui berapakah jarak antara kedudukan robot dan juga obstacle ataupun halangan di hadapan.
Dan di sini dia dilengkapkan dengan single board komputer iaitu Raspberry Pi. Raspberry Pi 4 secara spesifiknya. Kemudian ada OpenCR. Okay. Untuk motor digunakan Dynamic Cell. OpenCR ialah motor driver bagi motor yang akan menggerakkan robot ini. Kemudian termasuk sekali dengan LiPo bateri untuk sebagai sumber bekalan kuasa. Untuk pemprosesan kita menggunakan Raspberry Pi 4 model B. Tetapi di sini dinyatakan bahawa SDRAM dia cuma 4 GB. Tapi untuk kajian ini kami menggunakan 8 GB SDRAM. Kemudian ada feature iaitu USB port untuk bolehkan kita sambung kepada mikrofon. Kemudian kita ada lagi kat sini kamera. Okay. Dan juga USB port juga digunakan untuk sambung kepada LiDAR, itu laser range dia lah untuk mengetahui circle di hadapan. Okay. Kemudian kita menggunakan pocket spinning, iaitu apa tujuan pocket spinning ni adalah menukarkan signal suara kepada bentuk teks. Kenapa kita memilih pocket spinning? Sebab dia adalah percuma. Kemudian dia menggunakan real time processing, maksudnya real time processing masa nyata kita cakap dan dia akan proses dalam masa yang serentak. Saiz library yang kecil, kurang daripada 10 MB, dan kita boleh jalankan secara offline, jadi kita tak akan bergantung pada internet connection. Terus kita boleh membuat pengecaman suara dan juga menjimatkan penggunaan sumber bateri. Bila kita gunakan secara offline, dia boleh menjimatkan penggunaan bateri dan robot boleh berfungsi lebih lama. Dia proses yang berlaku ialah yang pertama, kita akan buat pemetaan, kemudian penentuan koordinat, kemudian konfigurasi perkataan, pengujian perkataan dan suara, dan juga uji lari di padang. Pemetaan dan penentuan koordinat, ini adalah gambar rajah, gambaran bagi robot tersebut di dalam padang permainan. Okay. Label di sini adalah 1, 2, 3 dan 4 adalah nombor bilik yang telah ditetapkan dalam rules. Jadi kita perlu bagi arahan suara supaya dia boleh bergerak kepada setiap bilik. Untuk konfigurasi perkataan, dalam kajian ini cuma diletakkan 5 perkataan saja sebagai arahan kepada robot, iaitu 1, 2, try dan juga zoo. Okay. So, konfigurasi perkataan dalam pocket spinning ni kita boleh generate di dalam website ni. Okay, dia akan generate .bic dan juga .lm. Pengujian perkataan dan juga suara, kita buat pengujian cakap dan dia akan recognize perkataan yang kita cakap. Contoh dekat sini, dia cakap 1, dia akan detect 1, see, 2, try, 1, see, try dan juga 2. Okay, ini gambaran sebenar robot di padang pertandingan. Algoritma atau cara Python yang digunakan adalah kita langgan ataupun subscribe dalam kepada topik recognizer output. Dan kita langgan kepada move base dan juga navigation robot, dan kita jalankan atau cara Python. Okay. Sekiranya voice command yang terima ialah 1, jadi robot akan navigate to room 1. Okay. Sekiranya 2, dia akan navigate ke room 2, 3 dan juga seterusnya. Baik, hasil dan tampatan daripada kajian ini. So, kita menjalankan 10 eksperimen kali arahan. So, untuk 10 kali arahan ni, kita cuba untuk setiap perkataan 1, 2, see dan juga try. Okay. Dan didapati 1, see dan try mendapat hasil 100% ketepatan, dan manakala untuk 2, cubaan yang keempat dan keenam gagal disebabkan kita ada satu lagi perkataan ekstra, iaitu perkataan tambahan, iaitu dia confuse, dia keliru antara to dan to. Okay. Tapi secara keseluruhannya berjaya. Dan kesimpulannya ialah pocket spinning menunjukkan peratusan ketepatan yang tinggi, iaitu 95%. Sangat sesuai digunakan untuk prestasi pertandingan robotik.
Dan juga boleh digunakan secara offline. Tiada masalah sekiranya berlaku masalah. Dan ini adalah sumber rujukan kepada kajian ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.